Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Okey, taburan binomial yang kita belajar minggu lepas. Okay, bila taburan binomial, kita boleh buat dia punya graf macam ni lah. Okay, contoh yang cikgu bagi minggu lepas, kalau kita dalam pertandingan memanah, katalah kita nak jalankan 3 kali. Okey, 3 kali panah, baru kita tahu dia menang. Jadi graf dia adalah dalam bentuk garisan-garisan ni. Baik, kalau dia kata binomial ni, B for binomial, 3 ni adalah N. N tu maknanya 3 kali. 3 kali panah, 3 kali tembak, 3 kali lambung. Begitulah seterusnya. Baik, jadi ini adalah kebarangkalian. P itu adalah kebarangkalian. Jadi NP untuk binomial ya. Baik, ini bermaksud apa? Kebarangkalian ni. Kebarangkalian dia tak kena sekali pun. Dalam 3 perlawanan tu, ketiga-tiga dia tembak tu sekali pun tak kena sasaran. Jadi kebarangkalian dia adalah 27/343. Kalau dia kena sekali sahaja sasaran, kebarangkalian dia adalah A. Okey. Kalau dia kena 2 kali daripada 3 kali panah tu, kebarangkalian dia adalah B. Dan kalau dia kena ketiga-tiga tepat pada sasaran, kebarangkalian dia adalah 64/343. Ini menunjukkan kebarangkalian minggu lepas. Okey, cikgu dah beritahu minggu lepas kalau jumlah semua ni mesti berapa? Satu. Okey, good. Okey, ni yang minggu lepas kita dah belajar. Kita tengok satu soalan ni. Dia kata apa? Ungkapkan Px sama dengan sifar. Kalau Px sama dengan sifar, bermaksud kebarangkalian dia yang ni lah. Faham ya? Kebarangkalian jika tidak mengena sasaran langsung. Ini maksudnya. Jadi nilai dia adalah 27/343. Okey, kemudian kalau X lebih besar daripada 2, nak terima yang mana? Maka kita kena terima yang 3 sajalah. Sebab dia lebih besar daripada 2, maknanya lebih daripada 2 kali yang mengena sasaran. Jadi yang mengena sasaran 3 lah. Lebih pada 2, 3. Jadi ini kebarangkalian dia. Okey, cuba jumlahkan dua-dua ni dapat berapa? 91. Kan? Per 343. Kalau dia minta jawapan bagi ni, yang inilah. Tambahlah dua-dua ni. Tapi sebab dia kata dalam sebutan A dan B, kita tahu jumlah semua ni berapa? Tadi 1 kan? Jadi untuk dapat dalam sebutan A dan B, maka 1 kena tolaklah A, tolaklah B. Dapatlah yang ni saja. Sebab dua-dua ni bila tambah dapat yang ni. Okey, kita ada di situ P X sama dengan sifar. Tambah P X sama dengan 3 lah sebab dia lebih daripada 2. Kita tahu yang ini tadi adalah 27/343. Okey, tambah yang ni kita ada 64 per
343. Okey, kalau dia minta nilai ni, terus sajalah bagi 91/343. Kalau dia minta nilai ni, inilah jawapan. Kan? Okey, tapi dia minta dalam sebutan A dan B. Sebutan A dan B bermaksud apa? Bermaksud yang ini adalah sama dengan, sebab kita tahu jumlah semua tadi ni adalah 1. Jadi boleh nampak tak? Okey. Jadi kita tahu bahawa jumlah semua sekali tambah dengan P X sama dengan 1 tambah lagi P X sama dengan 2. Ini bagi taburan binomial ya. Okey, yang ini ni adalah 1. So tak sah kita tahu dah jumlah semua ni adalah 91 per dengan 343 kan. Okey, kalau X sama dengan 1 kita tahu dia adalah A. Kalau 2 adalah B. Kan? Nampak tak? Ni sama dengan 1 lah. Okey, tapi dia nak yang ini sahaja dalam sebutan A dan B. So tak perlulah kita tulis nilai dia. Tak perlulah tulis nilai dia. Kita cuma ambil yang ini saja. Okey, so kita ambil yang ini saja. Ni P. Okey. Sama dengan, kita ambil balik dia saja. Yang ini akan sama dengan apa? Ada nak masuk ke? Tambah A tambah B kan? Okey. Jadi kalau dia nak ini saja, tadi dalam soalan dia nak Px sama dengan sifar. X lebih daripada 2, cikgu nak tukar terus kepada X sama dengan 3. Maka yang ini sahaja dia nak dalam sebutan A dan B. Maka ini adalah 1 tolak A tolak B. Itu saja yang dia nak kat ni. Satu lagi soalan, dia kata find the value of P. Cari nilai P. P itu adalah kebarangkalian kalau sekali mengena sasaran. Okay, kalau pertama kali kita nak, kalau sekali sahaja, kalau nak kena sasaran, dia adalah P. Kalau tak kena sasaran, Q. Untuk sekali. Ingat balik formula yang kita dah belajar minggu lepas untuk taburan binomial. Apa formula dia? Ingat dah? Okey, formula bagi taburan binomial. Ingat balik minggu lepas. Px sama dengan R. Tunggu Ustaz nak tulis. NCR. NCR. Lagi? I kuasa R. P kuasa R. Q kuasa N tolak R kan? Yes. Okey, ini yang minggu lepas kita dah belajar. So kalau kita tengok soalan kita tak sah. Soalan kita dia bagi, okey, yang ini N pula. Px sama dengan sifar. Jadi R dia adalah sifar. Okey. Yang ini 1. Barangkalian dia tak ada. Tak boleh guna. Ni 2.
tak boleh guna. Okey, 3 boleh sebab dia ada kebarangkalian dia. Okey, boleh faham lah? Jadi sekarang ni kalau kita tengok kepada formula tak Sat, kita boleh pilih X tu 3 boleh, sifar boleh. 1 dengan 2 tak boleh. Nampak tak? 1 dengan 2 tak boleh. Jadi P X sama dengan, katalah cikgu nak ambil 3. Okey, N kita berapa tadi? Diberi 3 lah. Sebab dia 3 kalau kita anggapkan sebagai panah tu 3 kali panah sahaja. Okey, N. Jadi N dia automatik sama dengan R. Automatik sama. Okey. P tak tahu. Kuasa dengan R 3. Q pun tak tahu. Tapi 3 tolak 3. Okey, nampak tak? P dah tinggal, Q dah tak ada. Sebab Q kuasa sifar 1 kan? Okey, so nilai dia ambil sajalah. Px sama dengan 3, ni ada nilai dia 64 per dengan 343. Ini nilai dia. Okey. Tekan kalkulator 3C3 berapa? Nak kalkulator? 1. Jadi P kuasa 3, Q kuasa sifar dah tahu juga 1 kan? Okey. Kemudian boleh tak cari P kat sini? Sudah tentulah kena cube root. Okey, cuba tekan. 64 per dengan 343. Okey, so dapat berapa? 4/7. Okey, inilah jawapan. Dia mengguna balik apa yang ada pada raja. Okey, boleh faham? Baik, sekarang katalah kita tak mau pakai X sama dengan 3, tapi kita nak pakai X sama dengan sifar. R dia adalah sifar. 1 dengan 2 tak boleh tahu sebab A dengan B tak ada value. So jangan kacau. A 1 dengan 2 tak boleh untuk cari P. Jadi yang hanya boleh cari P kalau kita guna R dia. Tadi kan kita tahu formula dia adalah yang ini kan. Jadi dia boleh sifar dengan 3 aja. Okey, katalah cikgu tak mau pakai 3, cikgu nak pakai X sama dengan sifar. Okay, cikgu nak pakai X sama dengan sifar. Dia punya nilai. Okay, so kita masuk dah dalam formula macam tadi. Tapi sekarang ni 3 C sifar lah. P pula ikut formula kuasa dengan sifar. Q pula 3 tolak sifar. Yang ni P akan mati. Tak apalah kita cari Q dulu, lepas tu dapatlah P juga kan. Okey, X sama dengan sifar ni nilai dia adalah 27 per dengan 343. Okey, tekan pula kalkulator 3C sifar. 3C kosong. Satu. Okey, 1 juga. P kuasa sifar pun 1 juga. So tinggallah Q kuasa 3. Okey, sama juga tekan kalkulator untuk cube root. Tapi 27 per 343. Okey, so dapat berapa? 3/7. Jadi Q kita dapat 3/7. Adakah ini jawapan? Belum lagi lah. Sebab dia nak dalam soalan dia adalah P. So kita tahu dalam kebarangkalian P tambah Q adalah 1. Okey. Jadi P sama dengan 1 tolak Q. Jadi Q kita 3/7. Jadi berapa dapat P? 4/2. Sama jugalah macam tadi.
nilai dia 47 juga. Dia bukan nak nilai Q. So dua ni saja kita boleh pakai ke barang kalian, sebab A dengan B untuk 1 dengan 2 tak boleh pakai. Ini dalam permainan matematik itik menembak itik di taman hiburan, ke barang kalian menang adalah 25%. Ni apa ni? Binomial? P. P. Okey, jadi keluarkan P dia dalam sebutan pecahan terendah 1/4. 1/4. Jadi Q dia berapa? 3/4. 3/4. Okey. Jason telah membeli tiket untuk bermain permainan sebanyak N kali. Saya tak tahulah N kali tu. Ke barang kalian Jason menang sekali dalam permainan itu adalah 10 kali. Ke barang kalian kalah dalam semua permainan. Okay, macam mana dia punya persamaan ni? Ke barang kalian Jason menang sekali. Jadi P. A X sama dengan 1. X sama dengan 1 sama dengan 10. 10 P. Kalahlah semua permainan. P. X sama dengan sifar. Yes. Tu je lah. Nampak tak? Boleh tak cari nilai N kat situ? Boleh lah kan? Kalau P X sama dengan 1, orang lain boleh nampak tak tu? Boleh dapat tak maklumat tu? Okey, dia kata dalam permainan menembak ni, kebarang kalian menang adalah 25%. Jadi di situ kita keluarkan kita punya P kecil dia. P kecil dalam sebutan pecahan terendah lah. Dan Q adalah 3/4. Ni semua dah tahu dah lah kan. P tambah Q adalah 1. Baik. Kemudian ayat dia membentuk persamaan tu adalah P. Ni taburan binomial ya. Sebab dia kata apa ni, tengok pun kita tahu dah. X sama dengan 1. Maksudnya sekali je dia menang. Sama dengan 10 kali P. X sama dengan 0. 1 pun dia tak menang. Sekali pun dia tak menang, maknanya dia kalah semua. 1 pun dia tak menang. Okey. Jadi kita boleh buat persamaan dia, cari berasingan pun boleh, nak buat dalam bentuk persamaan ni pun boleh. N dia tak tahu. R dia 1. P dia dah tahu dah. 1/4 kuasa 1. Q 3/4 kuasa N tolak 1. Okey. Lepas tu 10 juga. Yang ini N C sifar. Kan? P 1/4 kuasa sifar. Q 3/4 kuasa N tolak sifar. Ni dia punya bentuk persamaan dia tu. Okey, sekarang macam mana kita fikir nak cari N? Boleh tak di situ? N C1. Boleh. Kalau 5 N kot cikgu. 5 C1 cuba tekan tengok. 5. 5 C1 5 kan? Ya. Kalau 5 C1 1. oh 1. Di sini N lah. Ya. Sebab NC1 kita try dengan number kan. Okey, 10 NC sifar ni baru 1 kan? 1. Okey, 1/4 kuasa sifar. 1. 3/4 kuasa N. Ya. Okey. Sekarang cari kawan yang boleh buat siapa? Okey, N per 4. 3/4. Ni dapat apa? Kalau yang ni dengan ni.
Bahagi kan? Ya. Bahagi index dia buat apa? Tolak. Tak jadi? -1. N hilang kan? Ah, Ya. N tak kata salah risau. Betul. Okey, so N dapat apa ni? Dia terbalik je. Ya. N per 4 darab 4/3. Terbalik kan? Ya. Dia bagi soalan pun nak kita mati N ni, tak mati N nak kena pakai log apa dia payah. Okey. So N 30. Ya. Siap? Betul lah. Logik lah. Okey, hitung sisihan piawai bagi bilangan kemenangan. Nah, macam mana formula sisihan piawai Punca punya? kuasa 2. Punca kuasa 2 NPQ. Okey. Jadi kita kata sisihan piawai sama dengan NPQ. Binomial ni dah senang. N dah ada, P dah ada, Q dah ada. Cikgu bukan ada punca. Sorry. Okey. Itu variant kan? Okey. So dapatlah jawapan apa ni? 2.3717. Cukup lah. Pada tak bak Waktu tak. Okey. Sekian ini. Terima kasih